Bila kita cakap tentang PKP ni yang dilanjutkan sehingga penghujung tahun kan, kadang-kadang orang rasa macam penat nak menunggu lama. Jadi kawalan Kediri itu semakin lama semakin tidak diambil endah. Kita tak mahu perkara-perkara ni ada pembaharuan tentang tata cara Kediri ni dimaklumkan. Betul. Sebelum ni kita kata boleh fist bump, tiba-tiba elakkan fist bump pula. Lepas ni apa pula? Semakin lama penjagaan fizikal adakah semakin perlu dijauh semakin renggang kan ataupun macam mana? Itu kata bila dengar angka naik secara mendadak, seolah-olah macam kita take things for granted dah sekarang. Kita dah biasa normal baharu macam tak kena sebab aku kenal kau, kau kenal aku. Betul, itu pemikiran yang kita tak boleh ada tak sebenarnya. Boleh. Jangan kata contohnya saya dengan Eli, kita orang kami kenal. Jadi saya yakin dengan yakinnya kata Eli tiada risiko jangkitan COVID-19. Jadi kita lakukan fist bump dan sebagainya. Itu sebenarnya tak boleh. Walaupun serapat mana kita dengan kawan kita sekalipun, itu adalah antara perkara yang perlu anda elakkan dalam mengekang penularan COVID-19. Baik. Banyak lagi perkongsian tentang COVID-19 ni akan kita berikan dari semasa ke semasa. Kita nak ke News Straits Times ni. Ini cerita tentang pencemaran sungai. Muka Hadapan membawakan sudden search berkaitan dengan COVID-19, NST. Cuma tumpuan penerbit ialah tentang Sungai Gong Contamination Sparks MACC probe di muka surat 4. Kalau boleh saya kongsikan sedikit. MACC and SPAN initiate probes. Anti-graft agency says probe will cover all parties including enforcement agencies. The authorities have turned up the heat against those behind the pollution in Sungai Gong Rawang, which left more than 1.2 million water account holders in the Klang Valley without water last week. The Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC, and the National Water Services Commission, SPAN, have launched separate probes into the incident. Jadi banyak pihak akan disoal siasat berkaitan dengan insiden ini yang menimbulkan masalah dan juga kemarahan warga Lembah Kelang, dan kita harap segala ketirisan dan salah laku ni dapat dihadapkan ke muka pengadilan seberapa segera dan menjadi iktibar kepada yang lain juga. Okey, bercakap tentang hukuman dan juga penyiasatan ini, Fazli nak bersama dengan tetamu kita untuk berbincang lanjut tentang perkara ini. Ya, betul. Dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Bansaad, pakar kriminologi dan psikologi USM yang telah pun berada di talian video sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Doktor, Assalamualaikum. Ya. Salam. Okey, baik Doktor. Kita tahu bahawa 1,292 kawasan yang terjejas Khamis lalu mengakibatkan hampir 5 juta penduduk di sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan air. Dan kalau kita lihat juga hukuman dan juga undang-undang telah pun dikuatkuasakan, tetapi masalah pencemaran sungai ini tetap juga berlaku dan mengakibatkan kesannya kepada penduduk di sekitar Lembah Kelang. Bagi pandangan doktor sendiri, adakah doktor melihat undang-undang ini patut digubal ataupun hukuman yang dikenakan kepada pesalah ini harus kita kaji semula, Doktor? Okey, kalau berkaitan dengan undang-undang, pada pendapat saya, kita kena fokus kepada dua. Pertama, kita kena review dulu. Tengok balik undang-undang itu sesuai ke tak sesuai. Kerana sebenarnya, di Malaysia, ada lebih daripada 30 undang-undang yang sedia ada mengenai persiaran yang di Malaysia ni. Dia merangkumi air pollution sebagai contoh, pollution di sungai, di tasik dan sebagainya. So, ada banyak dah. So kita kena review dulu, memadai atau tidak. Dan sebenarnya kita kena lihat kepada hukuman yang sedia ada. Yeah. Kalau kita lihat jenis keganasan, jenis kerosakan yang telah dilakukan oleh penjenayah-penjenayah ini, pelaku-pelaku yang melanggar undang-undang, kesan dia adalah amat teruk sekali. Dan kalau kita tengok hukuman dia adalah begitu rendah, tak setimpal, tak memadai dengan apa yang telah berlaku, bukan sahaja kesan terhadap individu, kesan terhadap alam sekitar, tapi juga apa yang perlu dilakukan untuk mengemas semula, untuk membersihkan alam sekitar. Sebagai contoh, sungai inilah, Sungai Gong ni. Saya nak petik apa yang doktor katakan di sini, di mana persoalan yang perlu diberi penelitian ialah kegagalan sistem secara menyeluruh yang mendasari kekurangan prihatin terhadap alam sekitar kita. Dan persoalan ini boleh difahami secara mendalam dan diselesaikan melalui bantuan bidang kriminologi hijau. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengan kriminologi hijau ni, Doktor.
Okey. Ya. Kriminologi hijau, dia adalah merupakan satu cabang kriminologi. Telah ada sejak 1990 sebenarnya. So, benda ni dah lama. Ya. Fokus dia adalah kajian mengenai apa yang memudaratkan alam sekitar. Dan apa kaitan hubungan antara manusia sebagai pelaku yang merosakkan alam sekitar dan jenayah-jenayah yang pelbagai. Ini termasuk kajian undang-undang dan dasar alam sekitar, kajian jenayah korporat terhadap alam sekitar, sebagai contoh kilang-kilang yang merosakkan alam sekitar, tindakan dan tingkah laku pelanggar undang-undang alam sekitar, dan juga keadilan alam sekitar dari perspektif teknologi. Ini berarti apa yang kriminologi hijau buat adalah menyelidik penyebab bagi tingkah laku seseorang individu ataupun syarikat yang melakukan jenayah ini. Dan kita juga lihat kepada kelangsungan ekonomi politik kapitalisme, walaupun mengetahui bahawa apabila ekonomi kehendak masyarakat mengenai sesuatu perkara sebagai contoh alat logam, bahan-bahan plastik, mereka tahu yang kegiatan mereka itu akan merosakkan alam sekitar. Ya. So, mengapa orang akan buat macam tu? Kenapa syarikat akan dari aspek inginkan kewangan, keuntungan yang sangat tinggi, melakukan sesuatu yang sebenarnya merosakkan apa yang kita perlukan. Ya, itu yang kita tak mahukan sebenarnya. Mereka ni memang take for granted lah sebenarnya kan. Mementingkan keuntungan ya tanpa memikirkan kesan yang berlaku kepada persekitaran. Semalam, Doktor, Kementerian Alam Sekitar dan Air mengumumkan bakal untuk menubuhkan unit jenayah alam sekitar sekaligus dilihat sebagai langkah penyelesaian dalam jangka masa sederhana. Bagaimana Doktor melihat tentang perkara ini? Itu sebenarnya satu ikhtiar yang bagus, tapi kena lihat sebenarnya apakah SOP, apakah peranan mereka. Kalau sekadar nak melihat sahaja undang-undang yang sedia ada, saya rasa kurang memadai. Dia kena lebih spesifik lah. Undang-undang yang khusus, apakah kelonggaran yang ada dalam undang-undang tersebut yang membenarkan operasi-operasi kilang terus-menerus dan tingkah laku mereka yang merosakkan alam sekitar. Kalau kita lihat yang kes baru-baru ni, hukuman yang telah dikenakan ikut surat khabar adalah RM60,000 saja. Padahal hukuman yang sebenarnya boleh sampai RM500,000. Kenapa RM60,000? Dan bila syarikat-syarikat ni mendapati bahawa hukuman ini boleh dibayar dengan mudah, ini bukan satu perkara yang akan menghentikan mereka daripada terus melakukan. Malah mereka akan katakan, tak apa, biarlah kami merosakkan alam sekitar, biarlah menyusahkan semua orang, bayarnya adalah cukup rendah, RM60,000 saja. Jadi kita kena lihat pada itu. Dia bukan jangan bagi lip service saja. Nak buat kerana ada keperluan untuk lihat. Patutnya banyak undang-undang di Malaysia ni berkaitan dengan alam sekitar harus dilihat secara berkala. Bukan apabila telah berlaku sesuatu insiden macam ni yang telah efek lebih daripada 1 juta orang, baru kita nak buat sesuatu. So, selain daripada menubuhkan, kita mesti ada satu maklumat yang akan menunjukkan bahawa apakah yang telah berlaku, perlu ada ketelusan, clear di mana individu yang pelaku, syarikat yang membuat dan ahli masyarakat sendiri faham jenayah yang dilakukan terhadap sekitaran perlu dipandang serius. Kerana beberapa tahun yang lepas, tim saya, kami telah buat kajian untuk tahu ahli masyarakat macam mana mereka rank jenayah yang ada di Malaysia. So, antara 1 hingga 25, yang pertama jenayah paling serius adalah jenayah membunuh. Okay. Tapi bila kita lihat, tengok balik, jenayah terhadap alam sekitar adalah pada kedudukan yang terakhir sekali. Kalau ahli masyarakat sendiri tak mengambil benda ni sebagai satu yang serius, susahlah. Betul, disebabkan mungkin mereka mengambil mudah ya tentang perkara ini, disebabkan itulah banyak kali juga berlaku pencemaran sungai. Baik, terima kasih diucapkan kepada Doktor kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, baik, itu dia Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad, pakar kriminologi dan psikologi USM. Jadi kepada semua yang ingin mengikuti tentang diskusi yang lebih panjang berkaitan dengan hukuman terhadap pencemar sungai ini, jangan lupa untuk anda saksikan Soal Rakyat pada malam ini jam 11 malam di TV3.